Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Alif Haikal bin Azlius daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal kelas DM1A, ingin menerangkan tentang case study section 1 subjek DJJ 10013 Teknologi Workshop. Hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk kriteria justifikasi pemilihan proses kimpalan. Isi kandungan yang akan saya terangkan pada hari ini ialah yang pertama, pengenalan; yang kedua, ciri setiap jenis kimpalan yang dipilih; yang ketiga, ciri-ciri keselamatan; dan yang keempat, langkah kerja kimpalan tersebut. Seterusnya, yang kelima, jenis-jenis elektrod yang akan digunakan; yang keenam, hasil berdasarkan jenis kimpalan yang dipilih, iaitu yang pertama, sudut arka; yang kedua, kelajuan arka; yang ketujuh ialah kebaikan memilih kimpalan dry welding. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan penerangan saya pada hari ini, bermula dengan pengenalan proses kimpalan underwater welding. Kewujudan arka elektrik diketahui telah beroperasi sejak lebih 100 tahun dahulu. Mengimpal di dalam air yang pertama telah dijalankan oleh Angkatan Tentera Laut British untuk membaiki kapal-kapal di limbungan daripada kebocoran. Sejak kebelakangan ini, jumlah struktur seperti penggerudian, minyak memasang, talian paip dan pelantar minyak telah giat dijalankan. Tetapi beberapa struktur ini akan mengalami kegagalan unsur-unsurnya semasa tempoh penggunaannya dan semasa peristiwa tidak dapat diramal, seperti antaranya faktor cuaca, ribut termasuk ombak. Kaedah pembaikian tersebut memerlukan penggunaan kimpalan dalam air. Saya teruskan dengan ciri-ciri setiap jenis kimpalan yang dipilih. Kimpalan di dalam air boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu wet welding, kimpalan yang dilakukan dalam air secara langsung terdedah pada persekitaran di dalam air. Elektrod khas digunakan dan kimpalan dilakukan secara manual, sama seperti mengimpal di darat. Kebebasan bergerak di dalam air menjadikan kimpalan lebih berkesan. Bekalan kuasa penyimpalan juga terletak pada permukaan air dan disambung kepada penyimpan melalui kabel-kabel dan hos. Dalam wet welding, MMA manual, iaitu manual metal arc welding, digunakan. Kimpalan dry welding dijalankan dalam kebun kering yang dikepung persekitarannya dari terdedah kepada air. Kebun itu dipenuhi dengan gas, biasanya helium mengandungi 0.5 bar, oksigen pada tekanan lazim. Keadaan persekitaran dimeteraikan dengan saluran paip yang diisi dengan satu campuran helium dan oksigen yang membolehkan pengimpal bernafas seperti biasa. Keadaan ini berlaku di atas tekanan persekitaran. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri keselamatan. Kerja kimpalan arka perlu dikendalikan oleh pekerja teknikal yang berkelayakan dan mahir. Seterusnya, alat perlindungan keselamatan yang sesuai, iaitu gas dan alat pernafasan, topi penyelam yang mempunyai penapis yang gelap, baju renang, sarung tangan, penebat serta lain-lain alat perlindungan sepanjang masa kerja. Selain itu, pastikan pelindung penebat konduktor elektrik dalam keadaan baik supaya tiada kejutan elektrik. Pada masa yang sama, pastikan mesin kimpalan yang dipasang dengan sempurna dan berada di dalam keadaan yang baik. Justeru, pastikan kabel bekalan kuasa dan kabel kimpalan mempunyai salutan penebat. Jangan belitkan kabel di keliling badan anda. Selain itu, jangan gunakan kabel yang penebatnya telah haus merekah atau terkoyak. Selanjutnya, matikan suis mesin kimpalan apabila tidak digunakan dan pakai alat perlindungan keselamatan dan alat menyelam yang sesuai untuk kerja kimpalan, dan pastikan ianya berada di dalam keadaan baik sebelum digunakan. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan langkah kerja kimpalan tersebut ataupun kaedah. Terdapat dua teknik mengimpal dengan kimpalan arka gas pelindung, iaitu teknik serep. Menggunakan teknik ini, ia boleh dilakukan dengan elektrod jenis deep cup, di mana hujung logam tidak bersentuh dengan benda kerja kerana hujung badan membentuk seperti cawan. Oleh itu, jarak sentiasa kekal pada ketinggian yang sama dan akan menghasilkan hasil yang cantik dan kemas. Yang kedua ialah teknik angkat. Menggunakan teknik ini, elektrod diangkat pada jarak lebih kurang 1/8 inci dari permukaan benda kerja ketika arka dihidupkan selesai mengimpal.
Teknik ini hendaklah digunakan apabila menyimpal dengan elektrod biasa yang bukan jenis deep cup. Kelajuan arka adalah laju gerakan elektrod bergerak ke arah hujung penamat kimpalan. Kelajuan ini biasanya bergantung kepada kadar kecairan elektrod. Seterusnya, menyimpal terlalu laju juga akan menjadikan kumai terlalu halus dan tinggi serta kurang ketelusan. Ketika memulakan arka, pada tempat permulaan menyimpal, pastikan tempat itu bebas daripada cat dan bahan-bahan yang boleh menghalang pengaliran arus elektrik. Kaedah letak angkat dilakukan seolah-olah mengetuk sesuatu secara perlahan, dan apabila arka dapat diterbitkan, jarak arka itu perlu dikekalkan pada jarak 5.0 mm hingga 6.0 mm. Manakala kaedah menggores pula, elektrod dicarik-carik ke atas tempat permulaan kimpal. Apabila terbit arka, hendaklah jaraknya dikekalkan seperti mana yang telah diterangkan di atas agar mendapat hasil yang baik. Seterusnya ialah jenis-jenis elektrod. Elektrod kimpal atau logam pengisi berbeza-beza di antara satu jenis dengan yang lain kerana perbezaan jenis logam dan jenis salutannya. Persatuan Penyimpal Amerika telah mengelaskan elektrod keluli mengikut satu siri nombor seperti E6026, E6013 dan sebagainya. Huruf E sebelum sesuatu nombor siri itu bermaksud elektrod bagi kimpalan arka elektrik, dan ini berlainan dengan huruf kimpal bagi kimpalan gas yang menggunakan huruf G. Dua angka yang pertama bagi satu nombor siri 4 angka atau 3 angka yang pertama bagi nombor 5 angka menunjukkan kekuatan ketegangan minimum bagi sesuatu sambungan. Apabila kimpal bebas dari semua kesan tegasan, jadi E6027 bermaksud kekuatan tegangan bagi sambungan kimpalan itu ialah 60,000 PSI. Angka yang ketiga bagi nombor siri 4 angka menyatakan kedudukan sambungan. Seterusnya ialah hasil berdasarkan jenis kimpalan yang dipilih. Terdapat beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada hasil kimpalan tersebut. Antaranya ialah faktor sudut arka, kelajuan arka dan kawalan kadar pernafasan kita semasa menyimpal jarak arka. Jarak arka adalah jarak di antara hujung teras logam elektrod dengan permukaan benda kerja, di mana arka yang diterbitkan akan dapat dikekalkan pada jarak ini. Jarak arka yang terlalu tinggi akan menyebabkan kumai tidak cantik dan juga ketelusan yang kurang. Jarak arka ialah 5.0 mm hingga 6.0 mm. Seterusnya, sudut arka. Sudut yang terbentuk di antara kecondongan elektrod dengan permukaan benda kerja pada arah gerakan elektrod. Sudut arka yang tidak betul akan menyebabkan biak kumai jadi memanjang atau runjut dan menjadikan rupa kumai tidak cantik. Selain itu, kelajuan arka juga memainkan peranan. Kelajuan arka adalah laju gerakan elektrod bergerak ke arah seluruh penamat kimpalan. Kelajuan ini biasanya bergantung kepada kadar kecairan elektrod. Menyimpal terlalu laju akan menjadikan kumai terlalu halus dan tinggi serta kurang ketelusan. Jadi kita perlu mengagak masa yang semasa proses kimpalan. Faktor kawalan semasa bernafas juga akan memberi kesan kepada hasil tersebut. Oleh itu, kita perlu mengawal kadar kelajuan pernafasan kita semasa kimpalan. Seterusnya, ketika memulakan arka pada tempat permulaan menyimpal, pastikan tempat itu bebas daripada cat dan bahan-bahan yang boleh menghalang pengaliran arus elektrik. Kaedah letak angkat dilakukan seolah-olah mengetuk sesuatu secara perlahan, dan apabila arka dapat diterbitkan, jarak arka itu perlu dikekalkan pada jarak 5.0 mm hingga 6.0 mm. Kita juga boleh membersihkan dulu bahan kimpalan sebelum memulakan kimpalan. Contohnya, karat yang tebal pada bahagian kimpalan haruslah dibersihkan dulu, seperti memberus menggunakan berus yang berdawai kertas pasir tebal dan lain-lain yang sesuai agar tiada kotoran atau karat-karat pada bahan kimpalan tersebut. Seterusnya ialah kebaikan kimpalan dry welding. Kimpalan ini dilakukan dalam sebuah kebuk, dapat melindungi penyimpal daripada arus air dan hidupan laut semasa menyimpal. Seterusnya, ia dapat menghasilkan kualiti kimpalan yang baik kerana kandungan hidrogen lebih rendah daripada kimpalan wet. Ia juga mempunyai pengawasan daripada permukaan air seperti persiapan penyambungan,
menselarikan penyambungan paip, ujian tanpa musnah seperti melihat hasil kimpalan dengan mata kasar. Oleh itu, terdapat juga keburukan dalam menggunakan kimpalan dry welding ini. Antaranya ialah persekitaran kimpalan memerlukan banyak peralatan yang kompleks dan banyak perkakas dari sokongan dari permukaan. Kebuk yang digunakan juga terlalu kompleks. Kos kimpalan juga adalah terlalu tinggi dan kos bertambah jika kedalaman bertambah. Jika lebih dalam tempat mengimpal, voltan yang lebih tinggi akan digunakan untuk menghasilkan perekam. Seterusnya, kos untuk satu proses kimpalan dry welding terlalu mahal sehingga dianggarkan berjumlah $80,000. Okey, sekian itu saja daripada saya memaklifatkan bin Azlius tentang tajuk kriteria justifikasi pemilihan proses kimpalan pada sebuah tempat. Akhir kata saya ialah semoga saya dan seluruh pelajar Politeknik Merlimau dapat mencapai cita-cita mereka menjadi seorang juruteknik yang berjaya dan berkemahiran tinggi pada masa akan datang, agar dapat lebih membangunkan lagi kemahiran teknologi di dalam negara kita supaya menjadi seperti sebuah negara Jepun pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.